الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan dapat solat subuh secara berjemaah dan kita dapat meneruskan kuliah subuh kita pada pagi ini insya-Allah dengan kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki, Tuan Guru Almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah bagi penyusun telah pun kita sempurnakan pada sebelum ini. Pada pagi ini kita akan mula masuk hadis yang pertama, muka surat 13. Samakah dengan buku baru? Sama kan? Muka surat 13. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Terlupa pula yang dihormati Tuan Pengurusi kita dan seluruh jawatan kuasa, para imam, bilal, para jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Ta'ala insya-Allah, dan juga para pengikut follower bahasa kita lah, bahasa Facebook yang sedang ini live di page Masjid Al-Falah dan juga page saya. Kita dapat share-sharekan dan kongsi-kongsikan insya-Allah. Hadis yang pertama, 4 pertanyaan yang mesti dijawab. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaidin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi
wa qala hadithun hasanun sahih. Yang bermaksud daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba, iaitu di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, iaitu untuk digunakannya. Jadi ini cerita bila mana di hari kiamat nanti, hari akhirat, dipanggil juga Yaumul Hisab, iaitu hari pembalasan. Dunia ni hidup kita hari amal. Hidup kita ni disebut sebagai hidup untuk beramal. Hisabnya, hari pembalasannya di akhirat kelak. Maka Nabi sebut tidak akan berganjak di hadapan Allah Ta'ala kita-kita ni semua ni, setelah kita ditanya 4 soalan ini. 4 soalan ni dah akan ditanya oleh Allah Ta'ala, dan kita akan menjawabnya. Dan bila kita menjawab di hadapan Allah Ta'ala ni, bukan dengan mulut. Bukan dengan mulut. Ketika itu seluruh tubuh kita akan jawab yang berkenaan dengan soalan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dalam surah Yasin kan? Allah sebut hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut. Mulut ni, ya mulut ni masa kita hidup ni cakap mah, cakap apa semua lah soal mulut. Nak jawab mulut masa kita hidup ni. Tapi hari akhirat nanti nakhtimu ala afwahihim, mulut ni kena kunci. Dan ketika itu tashhadu arjuluhum, Allah sebut kaki-kaki kita menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, maknanya bagaimana tangan kita masa sekarang boleh cakap pula? Tak boleh. Tangan mana boleh cakap? Akhirat nanti ini juga akan turut berkata-kata. Kaki akan menjadi saksi apa yang kamu lakukan. Jadi bila di hadapan Allah Ta'ala, Allah tanya apa yang ditanya 4 perkara tadi. Pertama, Allah sebut la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta, Nabi sebut apa? Sehinggalah ditanya kepada kamu itu, pertama an umrihi fima afnahu, umur kamu, untuk apa kamu habiskannya. Maknanya umur kita ni kita habiskan untuk apa? Itulah tuan-tuan, kita ni dia kalau panjang umur tu bonus. Umur panjang bonus. Nabi pun umur dia sampai 63 saja. Syukur kita kalau kata umur lebih pada yang itu kan. Alhamdulillah. Tapi bila sebut umur ni, kita mahu umur kita tu berkat.
Dia walau singkat, pendek, dia berkat. Panjang berkat lagi baik. Itulah tuan-tuan, tiap tahun kita sambut apa? Hari jadi kan? Kadang-kadang sambut hari jadi tu sampai tidak ingat mati. Sepatutnya bila sambut hari jadi tu ingat mati. Kenapa? Sebab umur kita bukan bertambah, tapi hakikatnya berkurang. Tu boleh sambut, tapi dengan penuh kesyukuran. Sambut dengan kita saling mendoakan. Barakallahu fiik, dan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada engkau. Kita nak umur yang berkat. Biar singkat, tapi umur kita berkat, penuh dengan amalan, penuh dengan persediaan untuk kita mati. Itu kita nak begitu. Tak ada guna umur panjang dalam amalan kurang. Yang lagi dahsyatnya menyusahkan orang lain lagi. Tu kadang-kadang orang menyumpah di sekelilingnya kan, bila lah orang tua ni mau mati. Tengok. Sebab tiada keberkatan umur dan menyusahkan orang lain. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi ni tuan-tuan, umur dia singkat. Dia dalam 40-an lebih saja dia hidup ni. Dan tak sempat kahwin pun. Tak sempat kahwin. Kenapa dia tak sempat kahwin? Sibuknya dia dengan ilmu. Ulama sebut, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ni, jika dilihat karya ilmu dia dengan umurnya yang hanya 40-an meninggal, tak padan. Tak padan dengan ilmu dia. Sepatutnya dengan karya ilmu dia tu, umurnya dia lebih daripada 60 tahun. Tapi tengok berkatnya umurnya itu walau singkat. Hari ini kitab Imam Nawawi lah menjadi rujukan kepada kita. Riyadhus Shalihinnya, kitab majmu'nya, kitab fik-fiknya yang muktabar. Oh ya Allah, umur singkat tapi berkat. Itulah tuan-tuan, kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Tapi jangan lupa satu lagi, minta keberkatan umur. Berkatnya pada kita, berkat kita boleh umur kita tu kita isi dengan amal ibadah dan perkara-perkara yang bermanfaat. Yang kedua, wa an ilmihi fima amila fih, yaitu untuk dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia lakukan. Ilmu yang ada pada kita gunakan untuk apa? Kita duduk mengaji hadis, mengaji kuliah-kuliah yang lain, kitab-kitab yang lain. Untuk apa kita habiskan? Ilmu itu untuk kita apa? Itulah tuan-tuan, kita ilmu ni untuk kita beramal. Ini kemuncak dia. Kita dengar hadis berkaitan dengan hukum menutup aurat contohnya. Dengar, tahu hukum menutup aurat ni. Ilmu ni kemuncaknya kita beramal. Sebab kalau kita tak beramal, ini yang payah kita nak berdepan dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tanya, ilmu kamu buat untuk apa? Kita nak jawab macam mana tuan-tuan? Sebab ilmu ni ending dia, kita kena beramal. Kita dengar hadis berkaitan dengan hukum hakam. Apa hukum rasuah? Semua orang tahu haram kan? Yang terjebak ramai juga. Berkaitan dengan penyelewengan, berkaitan dengan penipuan, berkaitan dengan macam-macam tuan-tuan. Tahu, kita tahu belaka, tapi dia buat juga. Tahu
tapi tidak beramal, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Berkaitan dengan harta. Harta ni panjang sikit soalannya. Harta ni dia kata dari mana kau dapat dan ke mana kau belanjakan? Allah tanya. Dari mana kau dapat dan ke mana engkau belanjakan? Maknanya sumber harta kita, pendapatan kita dari mana kita dapat? Sudah pasti kita ni tuan-tuan, dan prinsip agama kita hanya mencari sumber pendapatan kita daripada perkara yang halal sahaja. Kemudian ditanya, dah kau dapat, ke mana kau belanja? Aturan dalam agama kita, di sana ada sedekah, di sana ada nafkah, di sana ada zakat, di sana ada infak, di sana ada wakaf. Itu semua jalan berkaitan dengan perbelanjaan harta kita. Kita follow, Allah tanya nanti, senang kita jawab. Tapi kalau Allah tanya di mana kau dapat, situ pun masalah. Sudah dari sumber yang haram. Masalah dah. Dari sumber yang haram, bila ditanya, lepas tu kemana kau belanja? Aku sedekah di masjid, dia bilang. Lepas kan? Mana lepas? Haram tetap haram. Ada setengah orang tuan-tuan, dia ingat perkara haram ni main-main. Bahasa kasar adalah makan rasuah lah orang bilang. Dengan duit rasuah tu, dia kata dia boleh bersihkan dengan cara macam mana. Dia pergi bina masjid, bina surau, bina apa lagi. Harta tidak akan dapat disucikan dengan itu. Haram tetap haram. Tapi kalau contohnya baru dia, aku baru tahu rupanya di rasuah ni haram. Baru tahu lah. Contoh, dengan jumlah ada 10,000 contohnya. Patutnya dia buat macam mana? Bukan untuk belanjamu, tetapi dalam agama kita bagi panduan. Kau dapat duit haram, buat satu perkara yang boleh dimanfaat secara umum. Tapi adakah dia berpahala? Dah. Duit haram tetap duit haram. Tapi belanja dengan cara nak buat jalan ke, masjid nak baiki jalan di bawah tu contohnya, kan, nak bagi tebal lagi daripada simen, bubuh itu. Duit haram tu, tak apa. Itulah masalah sebab dia jadi laluan umum. Tapi hakikatnya kalau dia nak membersihkan duit haram dengan bersedekah, itu tidak kena. Bukan begitu. Tapi ramai orang enggak begitu. Dia rasa, lega sikit. Kenapa? Aku sudah bersihkan duit aku, dia kata. Mana boleh. Sumber yang haram tetap haram. Harta ni tuan-tuan, ini banyak persoalannya. Tu semakin orang berharta, semakin akan banyak ditanya, banyak dihisap. Itulah tuan-tuan, kalau ada harta, urus sebelum mati. Urus sebelum mati. Sebab sebelum mati ni, urus harta ni dia ada hibah, dia ada wasiat. Ini sebelum mati. Kalau sudah mati, dia difaraidkan. Tapi mungkin agak sukar bila sudah melibatkan faraid. Susah tuan-tuan. Kalau sudah melibatkan faraid dengan harta ni, kalau tak ngam, bukan tak ngam apa, boleh putus adik beradik tu. Tu kena atur semasa sebelum mati. Sepada harta ni. Nak bagi hibah, bagilah ke anak-anak ke apakah, ataupun tinggalkan wasiat,
Sekarang ni pun pengurus-pengurus harta ni pun ada bini. Kalau payah-payah tuan-tuan ada dia punya syarikat ke apakah yang boleh mengatur wasiat, hibah apa semua ni. Jadi atur. Yang ada harta ada, yang tak ada harta nak atur apa kan? Nak tinggal nak atur, kita pun tak ada harta. Okey. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, itu berkaitan dengan harta. Yang keempat, wa an jismihi fi ma ablahu, dan tubuh badan kita juga akan ditanya untuk apa dibinasakan ataupun untuk apa digunakan. Ini tubuh badan kita. Kaki kita, mata kita, mulut kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kaki akan ditanya, mata akan ditanya, semua ditanya. Keterangan, rasanya sulit sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Jika kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Tak adalah kita dunia, kalau orang tanya boleh lagi cincong-cincong kan, boleh lagi kona, boleh lagi mengelak lah. Tapi akhirat tidak ada chance lah. Tiada peluang kita nak berdolak dalih. Sebab kerana ketika itu bila Allah menghakimi, makanya tak perlu pengguam cara ke pengguam ke tak ada. Sebaik seadil-adil Allah Maha Hakim, Maha bijaksana. Jadi kita kena jawab benar, dan pastinya kita akan menjawab benar ketika itu. Jikalau mulut cuba berdusta, maka Allah Ta'ala akan menguncinya dengan mempersilakan anggota badan yang lain pula untuk berbicara. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan berbicara dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat 65 yang kita baca tadi tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata-katalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Dalam surah Yasin. Maka sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak? Kita ni jangan sibuk hitung orang lain kan. Kita sibuk hitung diri kita sendiri. Kita ni bagaimana? Hari ini ramai orang yang menghitung orang lain sehingga dia lupa hitung dirinya sendiri. Kita sibuk menilai orang lain sehingga kita lupa diri kita. Lupanya kita itu takut-takut di akhirat kelak kita tak sempat. Memang tak sempat dah, nak taubat memang tak sempat dah. Oleh itu kita kena bersedia, maknanya bermuhasabah. Itulah disebut sebagai kita kena bermuhasabah, ataupun kita kena menghisap diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Kalau belum, berbuatlah demikian sebelum terlambat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, siapa teman setia? Siapa teman setia? An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu
wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan. Ini kenapa kakak perhatilah, tuan-tuan, bila bab mati ni kita disarankan ada kesempatan mampu untuk mengurus sekali, urus. Mandikan dia, kafankan dia, solatkan dia, pergi ke tanah perkuburan. Tapi kita sudah sekarang ada tim sudah kan. Bila ada kematian, maka ada tim yang mengurus. Sekali-sekala bolehlah duit lah. Baru kita tahulah, ya Allah, aku lepas ni begini, orang akan mandikan. Kita nampak tuan-tuan, sebesar-besar peringatan mati, kena rasa pengalaman tu mengurus jenazah. Bukan dalam kursus dia praktikal. Ada kematian, ikut mengurus. Kemudian yang kedua, dan 4 perkara berkaitan dengan jenazah ni kan: mandikan, kafankan, solatkan, dan kubur. Kalau sebut mandi, mampu nak ikut. Tak mampu, kita ikut masa kafan. Tapi ialah dia perlu juga orang-orang yang berpengalaman, kan? Satu tekong tu biar dia pengalaman, dan dia boleh atur apa semua. Kalau dia ada pengalaman, jangan cuba-cuba. Nanti sepatutnya dibalut yang ni, dia balut yang lain pula. Kan? Jadi bagi yang pengalaman. Kita pun tengok, follow apa semua. Dan solatkan. Kita di Sabah lah. Kita belum lagi sampai satu tahap kesedaran kita solat jenazah ini di masjid. Ini soal PKP tu lah kira lah. Maknanya solat jenazah itu di masjid. Tempat saya dulu lah mengaji di Kedah dulu. Solat jenazah ni tuan-tuan, jarang orang buat di rumah. Jenazah akan dibawa ke masjid untuk disolatkan. Bahkan ianya menjadi satu apa orang sebutlah, orang berlumba-lumba di solat jenazah ni. Berlumba-lumba pergi solat jenazah. Saya ingat dulu, masa di pondok dulu, ingat tiap hari ada solat jenazah. Kita di sini ada syu'bah pengurusan jenazah tak? Di bawah apa tu? Memang syu'bah pengurusan jenazah. Dia bukan hanya sekadar mengurus jenazah tu, daripada mandinya apa semua, sampailah menyembayangkan sebelum dikafan, sebelum dia dikubur, menyembayangkan ni buat besar-besaran. Kalau di Kedah dulu, saya dulu belajar, main import tu, dia connection dengan apa dia? Dengan syu'bah pengurusan jenazah masing-masing ni, dia connection kuat. Contoh, kalau kata ada kematian di qaryah tu, dia call masjid-masjid yang berdekatan syu'bah ni, antar 2 van, antar 3 van, mari solat jenazah sini. Call. Kami dulu budak-budak pondok kan, kadang tu, okey, untuk pondok 2 van lah, sedia. Habis ni, okey, siap bang, pukul 10, tunggu sini. Kami pun tunggu. Dia solat jenazah tuan-tuan, kalau begini ni penuh. Bukan yang berjarak, bukan yang solat biasa. Solat jenazah ni kan soft dia rapat-rapat, penuh tuan-tuan. Kenapa orang ambil ini? Kan mafhum daripada hadis Nabi SAW sebut, semakin ramai orang
solat jenazah untuk dia. Di sana kalau doa, ada di antara doa-doa yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan lepas solat tu, ya Allah ampunkanlah dosanya, amin semua. 40 orang akan ada seorang yang Allah Ta'ala mustajabkan doanya. Siapa dia? Wallahu a'lam. Tu kalau lagi ramai orang solat, lagi ada peluang. Ni orang nak kejar ni. Tu kalau di Mekah jangan cerita lah kan. Di Mekah pop bom boom ramai kan. Kita belum sampai tahap dia. Itulah tuan-tuan, kita nak solat jenazah, bawa ke sini, bagi tahu ahli keluarga, kita urus di sini, kita solat di sini. Tambah pula kalau bertepatan dengan waktu, contohnya waktu zuhur, waktu asar. Kalau tidak pun pakat-pakat. Tu kita ada link syukbah pengurusan jenazah ni, karya-karya yang berdekatan, kena buat mesyuarat. Boleh tak kita, kalau kata contohnya ada apa? Ada kematian dan sebagainya, call. Ada ahli karya boleh datang solat. Ahli karya datang, import pula daripada luar datang. Assalamualaikum. Tapi kita belum tahap itu, tapi insya-Allah. Tuan-tuan, kalau mau tengok siapa-siapa orang Kedah, boleh tahu suasana dia begini. Jarang orang solat jenazah di rumah, tapi diatur di masjid. Ni kadang-kadang dia mau di rumah buat, di rumah dia solat jenazah. Yang lagi dahsyat, waris tu sendiri tidak turut serta solat. Daripada imam aturkanlah semua Pak. La ilaha illallah. Kadang-kadang anak lelaki ramai, warisnya ramai, dia suruh juga. Patutnya lebih afdal ni keluarga dia. Bahkan kalau solat jenazah tuan-tuan, siapa yang paling afdal mengimamkan kepada si mati? Anak dia yang afdalnya mengimamkan. Cuba kita muhasabah diri kan, ya Allah, isu-isu ni agak-agak anakku mampu ke nak mengimamkan bila aku mati? Kan? Saya jumpa seorang hamba Allah. Di antara anaknya di tempat kita lah, Darul Hadis. Saya sudah beritahu bahkan yang Darul Hadis kita sudah beroperasi apa semua. Itu sumbangan tuan-tuan semua tu, alhamdulillah kompleks kita manfaatkan. Dia kata, Ustaz, satu je aku risau, dia bilang. Isu-isu ni dia kata anakku ni mampu kan nak mengimamkan aku, dia bilang, bila aku mati. Kerisauan dia tu asbab bersungguh dia antara anak pergi belajar agama. Itu tuan-tuan boleh pesan ke anak-anak lah. Kan? Ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amal akan tetap setia bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada ketiga-tiga golongan ini. Isteri yang kita cintai dan anak-anak yang kita sayangi, dan juga kaum keluarga, mereka hanya dapat menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan, dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika melihat badan kita terbujur sejuk di liang kubur. Isteri kita tengok kita, keluarga tengok kita, anak-anak tengok kita. Tengok kita
sudah pun kembali ke rahmatullah. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita kesunyian di kesunyian kubur. Tak ada, tuan-tuan. Keluarga kita pun balik. Dan sesedih manapun dia, tuan-tuan, sesedih manapun keluarga kita ni, orang bilang 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kembali biasa. Betul tak? Sifat manusia memang begitu. Dia sifat manusia memang begitu. Yang kita sudah pindah ke alam barzakh. Itu perhitungan kita lah. Keluarga kita tinggal, harta kita tinggal, semua tinggal. Sedih macam mana pun isteri kita, anak kita, dia mau duduk. Orang pakat balik, dia duduk di atas kuburan. Dia pun tak berani balik. Dia pun balik, takut. Tambah pula kalau kita kuburan kita sekarang ni, tuan-tuan, kan kita sebut selalu doa Raudhatul Jannah, Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan menjadi, yalah kita doa supaya kubur ni menjadi apa, di antara taman-taman surga kita lah. Tapi hari ini kita tengok kuburan kita, Pak. Kuburan orang Islam ni, Pak. Tengok pun mengerikan. Dia tak nampak macam seindah taman. Yang kita nampak, kalau limpas di situ, tuan-tuan, kalau naik kereta, kalau beli press kuat-kuat. Ataupun kalau jalan kaki, tak boleh berjalan juga, lari. Saya dulu pernah dengan kawan-kawan dulu bila mengaji, pergi rumah tok guru kita, limpas kuburan. Malam lagi tu, ada juga lampu jalan, bang. Tapi jalan dia, tuan-tuan, tidaklah luas macam jalan kita ni. Jalan kampung. Jalan kaki lah kami, 2-3 orang. Pergilah. Limpas kuburan tu steady lagi. Tapi sudah tengah-tengah kuburan tu, seorang jak bunyi, lari. Lari. Lari, tuan-tuan. Tapi sekarang ni bila ada pengurusan tanah perkuburan daripada pihak Jabatan Agama dan ada tanah perkuburan yang baru dibuka, tu cun. Kita tengok ada beberapa lah. Kalau di Sabah ni, saya tak pasti kawasan KK, tapi kalau di sana kan ada. Saya ingat dulu saya pernah menentukan kiblat di tanah perkuburan tersebut. Tapi sekarang sistem. Semua dia punya pattern sama ya. Ini adalah kita sekarang ni ada setengah tu kasih besar kuburan lah, dia punya tu kasih tinggi lah, kadang-kadang ikut martabat lagi lah. Ngarut semua, tuan-tuan. Kita buat benaan atas kuburan tu tidak akan memberikan manfaat kepada si mati. Bahkan sila-sila hari bulan menyusahkan orang hidup lagi. Kau makan space tu kan, kau bina tinggi-tinggi apa semua tu, makan tanah orang pula. Sedangkan benda di sebelah lagi boleh lagi kubur, tapi tutup. Boleh menyusahkan orang. Kita buat binaan atas kuburan tidak akan memberi manfaat kepada si mati. Kena pegang ni, tuan-tuan. Mau nampak cantik, Pak Ustaz. Cantik itu tidak akan beri manfaat kepada si mati. Ni Nabi sebut ni, yang kita teman si mati ni. Teman si mati ni. Dah Nabi sebut ni, siapa dia teman si mati. Jadi itu kadang-kadang keluarga kita lah yang tak faham agama ni, kadang bersungguh-sungguh kolek duit. Dia bilang, marilah kita kolek duit. Kenapa? Kesian kuburan si beliau, dia bilang. Kesian kuburan dia. Kenapa? Entahlah, kayu-kayu pun reput sudah, apa semua. Mari kita kolek, kita kasih bena dia, kasih simen konkret sikit dapat. Baik kau guna duit tu himpun, sedekah tempat lain, kemudiannya kau niatkan untuk si mati, insya Allah. Ada ulama sebut kata sampai. Itu lebih baik daripada kita membuat satu. Itu kadang-kadang ada dalam hadis pun sebut berkaitan dengan apa yang kita patut letak atas kuburannya. Antaranya apa dia? Ada tanaman tumbuh-tumbuhan. Sebab Nabi pernah sebut
tumbuh-tumbuhan ini turut mendoakan kepada si mati. Mereka akan balik setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Baginda, begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memeras keringat, bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa. Semuanya akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Merekalah yang mempusakai dengan yang menikmatinya, sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan kemana kita membelanjakannya. Orang yang pintar adalah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhiratnya dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan, sibuk mengejar dunia dan menimbun harta. Maka apabila datang saat kematian, barulah ia menyadari diri dan barulah hendak berazam untuk berbuat kebajikan. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Tuan-tuan, kalau kita hitung-hitung dan kira-kira lah, dia kalau sudah sampai satu tahap mau mati lah, orang bilang kan, sakit ke apakah ketika itu, tak ada apa dah kita, tak rasa apa dah. Jangan kata tunggu nak mati lah, kita sakit biasa pun, sakit kepala, sakit perut, sakit biasa saja pun, masa tu kita rasa nikmat di sekeliling kita ni, tak ada apa dah. Ataupun jangan cari yang lain lah, sakit gigi pun, sakit gigi bah, orang datang hidang apa? KFC, McDonald, apa lagi? Yang sedap-sedap lah, hidang di depan mata kita. Kita sakit gigi, kita rasa macam mana? Tak ada nilai dah, tak ada apa dah. Tuan-tuan tu baru sakit sikit kan? Bayangkan kalau sakit mati. Datanglah. Apa itulah tuan-tuan, bila berkaitan sakit ni, kita ni cantik agama kita ajar. Kita bila pergi ziarah orang sakit ni, satu, bila kita berziarah, satu, bagi semangat dia untuk terus ibadah, untuk dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Itu indahnya Islam. Hatta sampai dia dalam keadaan dia kritikal, nazak, orang kata, kita kena bisikkan kalimah la ilaha illallah kepada dia. Sampai tahap gitu. Hebatnya kita Islam. Dia sakit tak ada harapan, tetapi harapan kita agar dia dapat mengucap la ilaha illallah. Itu kita. Tapi ada agama lain, adalah agama lain. Kalau kata beliaunya sudah kritikal lah, tentunya kan, mak bapak ada kritikal di rumah, di rumah sakit, keluarga tak dekat sudah, tak dekat sudah, dia biar begitu saja. Kalau mati, matilah orang. Ada, dia tak dekat sudah. Tapi kalau sudah dia mati, dia akan upah beberapa orang untuk tolong menangiskan, meraung. Ada tukang menangis, tukang apa? Meratap. Kita dalam meratap, sedih boleh, tapi meratap haram hukumnya bila ada kematian. Meratap atas kematian hukumnya haram. Tapi ada agama lain, dia siap upah lagi tukang menangis ni. Kan? Ada lagi. Oleh kerana itu, perbanyakkanlah berbuat kebajikan, tingkatkanlah ketakwaan, buatlah bekal akhirat sedaya upaya yang ada, rajin bersedekah dan sering menyumbang untuk membuat bekal bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu. Tak ada apa dah tuan-tuan, masa ni lah. Banyak sikit sumbangan kita masa ni lah. Saya nak sebut tuan-tuan yang
pernah menyumbang di Darul Hadis untuk kompleks kita yang sudah digunakan sekarang ni. Itulah harta tuan-tuan. Pelajar kita sudah masuk alhamdulillah dalam setakat ni ada 30 lebih orang pelajar lelaki dan sudah dimanfaatkan. Kompleks itu sudah dimanfaatkan. Pelajar-pelajar kita belajar dengan selesa dan sebagainya. Itulah harta tuan-tuan. Ada masa jemputlah datang, tapi sekarang pandemik kan, belilah limpas-limpas ni, tengok-tengok masuk tu mungkin terhad lagi lah. Alhamdulillah, dengan sekadar itu sahaja, insya-Allah kita akan sambung pada akan datang hadis yang ketiga, seringan-ringan seksaan di neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya, di masjid, kuburan. Okey. Di tanah perkuburan tu. Sebelum itu sudah pohon secara rasmi gitu ah. Okey. Saya syorkan boleh minta permohonan secara rasmi berkaitan dengan penentuan kiblat di tanah perkuburan kepada pejabat mufti. InsyaAllah kita akan turunlah untuk ukur dan juga kita letakkan tanda supaya menjadi panduan kepada pengorek-pengorek kubur ni khususnya. Dia ada khusus kan orang pengorek kubur ni kan. Kadang-kadang pengorek kubur ni dia dah tahu, dia main nak gagak juga kan. Matahari di sini dia bilang. Sedangkan matahari time tu memang jauh daripada kiblat pun. Ada juga tu kan. Dan berkaitan tanah perkuburan ni, sedikit orang bilang pengalaman lah dalam penentuan kiblat ni. Saya rasa rata-ratanya lah kita di negeri kita ni, saya pernah satu ketika menentukan arah kiblat di tanah perkuburan. Dan bila kita tentukan dan kita tahu arah yang sebenar dan kita bezakan dengan tanah perkuburan yang ada. Okey. Kalau kiblat begini, mana kepala? Kepala sebelah mana? Kepala sebelah mana? Kiblat kita di sini, ni. Kepala mana? Kepala dia di sebelah kiri saya. Sebab bila kita tanam dia kena lambung ke kanan kan. Kepala sini, kaki di sini. Bila saya tentukan kiblat, tahu dia punya arah ke mana? Begini. Dah tahulah mana kepala, di mana kaki. Mana kepala, mana kaki, wallahu a'lam. Jadi bayangkan dia pusing begini, mau berapa? 180 lah. 180 degree lah, tersasar. Tak menghadap ke mana sudah. Ini pengalaman saya menentukan kiblat tanah-tanah perkuburan yang ada. Bila kita letak tanda. Okey. Persoalan tadi, bagaimana jika kita dapati kuburan-kuburan ini tidak menepati kiblat? Pertama, bagi kuburan yang telah lama, tidak perlulah kita korek balik. Lepas tu kita betulkan. Dah, itu tidak perlu. Biarlah begitu saja. Kalau orang tengok pelik, mana arahnya ni? Jangan pula kita main tambah-tambah wali begitu. Jangan pula nak tahu siapa lah pergi atur arah gitu kan. Itu tak apa. Yang lama biarkan saja. Bagi yang baru, contoh, kalau dia tanam pagi ni,
didapati kiblat salah pada waktu petang, wajib korek betulkan. Wajib korek betulkan. Hatta disebut dalam perbahasan ulama, selagi mana jenazah itu ataupun mayat itu bila dikorek dan tidak, orang kata sudah tidak reput dan tidak rosak, kita boleh. Kalau menurut forensik lah, biasa kalau jenazah sudah masuk ke dalam kubur, limit dia 3 hari mula mereput. Jadi dengan maklumat itu, maknanya kurang pada 3 hari boleh lagi, tapi kalau lebih 3 hari biarkan saja. Yang salah tu tak apalah. Cuma itulah sangat penting pengurusan berkaitan dengan tanah perkuburan. Itu arah kiblat kena ambil perhatian. Jadi mintalah secara rasmi kepada pejabat mufti, insya-Allah tim falak akan turun untuk menentukan kiblat. Insya-Allah. Kan? Masih hutan lagi, banyak kosong lagi lah, luas lah. Itu bagus tu. Ya. Dia satu, tanda arah kiblat. Kedua, biar ada satu standard. Contoh, memang kalau sudah kena tanam di situ, tuan-tuan boleh nampak. Kalau ada, boleh tengoklah contoh-contoh Google lah kan, kadang ada standard lah, dan maknanya standard dia tu tidak boleh. Kalau ahli waris tu nak minta buat ini ke apa, jangan bagi. Kita sudah ada garis panduan, standard dia tu. Kau mau tanam sini boleh, tapi ini dia punya standard. Ada hitam putih. Jadi kalau waris kata, kami nak buat apa punya, tak, ini sudah ada perjanjian, kena buat standard. Bolehlah tengok search mana-mana tanah perkuburan yang sudah ada lah, yang cantik-cantik diatur, insya-Allah. Wallah. Siapa dulu? Haji dulu. Haji. Apa dia cakap apa? Ada serong lah, sama dia kalau mananya keserongan itu daripada tanda yang tidak jelas, jatuh hukum macam tadi lah. Mananya kalau kita cek beginilah arah dia, tapi ada serong sikit, maknanya dimaafkan lah. Tapi contohnya, kalau kita sudah tanda cantik sudah begini dan ada sudah siap dengan lot-lotnya sudah, tapi sengaja orang pergi serongkan pula, tengoklah, dia akan berbalik pada hukum tadi. Segi sudut, kalau dikesan pada waktu petang, tanam pagi, petang, dia kena betulkan, wajib kena betulkan. Tapi kalau sudah melibatkan waktu yang lama dan melibatkan jenazah pun sudah berubah dan sebagainya, itu kena biarkan je lah, begitu. Allah a'lam. Sila Ji.
talqin. Ya. Ketika membaca talqin, membaca talqin loh. Enggak. Membaca talqin ni, ketika baca talqin, enggak saja di mana-mana. Sebenarnya baca talqin ni tujuan dia untuk apa? Dia bukan peringatan untuk si mati tau. Dia peringatan untuk yang hidup datang loh. Ini kita silap besar nih. Biasa kalau kita baca talqin, seolah-olah kita macam nak beritahu si mati. Salah loh. Tujuan dia baca talqin untuk yang hidup nih. Hari ini kita lihat seolah-olah orang baca talqin, dia baca untuk si mati, yang orang hadir sambil menyigup ataupun disabzet. Ini lagi dahsyat tuan-tuan. Itu siapa yang baca talqin? Siapa baca talqin? Tuju pada yang hidup ni. Wahai yang para hidup, hari ini telah kembali ke rahmatullah kawan kita. Ambil pengajaran, ambil peringatan. Begitu, macam khutbah baru orang okay. Mau menyigup pun tak jadi. Begitu. Untuk siapa? Untuk yang hidup. Itu tujuan baca talqin. Bukan baca untuk yang hidup, untuk si mati. Bila baca untuk si mati, terdapat dah. Yang si mati, yang kita sebut hadis tadi tu, itulah untuk dia. Jadi untuk yang hidup, dia beri peringatan. Jadi hadap mana kita di ketika itu? Hadap kepada orang ramai, mana berkumpul. Kalau dia sebelah berkumpul, tuju pada dia. Ataupun kita tu berdiri, tak kisah kita duduk kah, berdiri kah, yang ada di depan-depan kita, yang di belakang kita kah, sambil-sambil. Hari ini ambil pengajaran. Begitu. Baru orang menimbulkan keinsafan. Wallahu a'lam. Jadi last lagi. Ambil perhatian. Itulah siapa-siapa yang terlibat baca talqin ni, ialah macam ceramah dua gitu. Sila ambil perhatian semua. Begitu. Ikutlah bahasa kampung kita. Kalau kampung-kampung lah kan. Supaya orang ambil dapat peringatan. Itu tujuan dia. Hanya sekadar itu saja, insya-Allah kita kesempatan pada akan datang. Ada lagi? Okey, terakhir. Okey. Waris tidak tahu. Jadi siapa yang tahu? Kalau tidak tahu lah. Kita pun tidak tahu. Ya. Maknanya oleh kerana yang tahu hanya si mati, yang waris tidak tahu, tak ada masalah. Sebab yang tahu si mati saja. Jadi hukum terletak pada dia lah. Kalau dia kata dia tinggalkan harta yang haram, tapi dia tak beritahu, bagi diri dia aja lah, si mati lah, dia akan tanggungjawab. Tapi bagi ahli warisnya tak ada apa, dia tahu, kecuali ada yang tahu, dia kata hari itu rasanya
Bitikam memberi kurbi itu. Nah, contoh-contoh lah kan. Ada ahli waris tahu. Mana kalau tahu tetap juga dibahagikan secara faraid, sedangkan orang yang mengatur faraid itu tak tahu, tapi kita tahu tetap haram. Orang tahu itu tak haram. Yang tak tahu tak ada apalah. Wallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lakukan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.